Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Wahai manusia berhati iblis, kehadiranku kali ini adalah untuk yang terakhir, untuk membalas kematianku. Senjakala bahagian 4, karya Fira Syazik Firas. Gempar seluruh kampung Ketapang perihal penemuan mayat Hamdan dan Zainal. Mayat mereka dijumpai dalam keadaan yang amat mengerikan. Orang-orang kampung ramai yang takut untuk turun melakukan kerja harian walaupun pada waktu siang. Kerana mereka diwar-warkan oleh pihak polis, kemungkinan besar kematian Hamdan dan Zainal adalah disebabkan binatang buas. Sememangnya, kampung Ketapang berdekatan dengan hutan. Ramai yang pernah terserempak dengan Pak Belang ketika mencari madu atau buluh di hutan. Tapi, semenjak kampung itu dibuka, tidak pernah sekalipun haiwan pemangsa itu tersesat ke dalam kampung. Bang, takut pula saya bang pasal kes kematian dalam kampung kita ni. Tak pernah pula ada kes Pak Belang baham mangsa dalam kampung ni. Tiba-tiba je sampai 2 orang dibahamnya. Gerun pula saya dibuatnya. Siti meluahkan kebimbangan dalam hati pada suaminya, Pak Kasim. Pak Kasim hanya selamba menyedut rokok tembakau gulung. Naik berlekuk pipinya menyedut asap tembakau dengan nikmat sekali. Tidak diindahkan isterinya yang risaukan keadaan dalam kampung. Orang tua ni buat tak indah je apa yang kita cakapkan. Terserempak dengan Pak Belang baru tak cukup tanah lari. Awak ingat saya ni pekak ke? Saya dengar semua yang awak duk bebel dari tadi tu. Tapi saja malas nak menambah rasa. Sebab pihak berwajib pun tidak mengesahkan lagi hal ni. Ya, betul ke tidak? Semua yang awak dengar tu awak pun tahu perangai Zainal. Dengan Hamdan tu, macam mana kan? Manalah tahu tu semua kifarah dari Allah untuk mereka. Pak Kasim cuba membetulkan pemikiran isterinya. Dah lah. Aku nak ke rumah Hassan kejap. Esok lusa orang dari bandar tu nak datang ambil madu. Tapi bukan kata madu, bau madu pun tak ada ni. Tak berkenan betul aku dengan orang yang tak menepati janji ni. Kalau aku balik lambat, awak makan dululah ya. Awak ni tak payahlah ke hutan tu. Kan tengah heboh pasal Pak Belang tu. Kalau jadi apa-apa macam mana? InsyaAllah. Kalau belum ajal, masuk kandang Pak Belang pun belum tentu mati. Tapi kalau dah ajal, duduk dalam peti pun mati juga. Pak Kasim sempat berseloroh dengan isterinya. Orang tua ni. Main-main pula dia. Saya cakap yang betul bang oi. Dah lah, saya nak masak ni. Kalau melayan awak, satu kerja pun tak siap. Pak Kasim menaiki motosikal ke rumah Pak Hasan. Hanya 10 minit menaiki motor jarak rumah mereka. Sesampai di halaman rumah, kelihatan Latifah, isteri Pak Hasan, sedang menyidai kain di ampayan. Assalamualaikum.
Tipah, Hasan ada? Waalaikumsalam. Oh, Pak Kasim. Ingatkan siapa tadi? Hasan ada kat atas rumah tu. Dah 3 hari demam panas. Meracau-racau tak tentu hala. Merepek, meraban aja. Nak risau dia buatnya. Latifah meluahkan resah hati yang terpendam. Dah dibawa ke doktor ke? Tak boleh dibiar macam tu je. Takut-takut melarat pula. Pak Kasim memberi cadangan. Dah bawa ke doktor di pekan tu semalam. Tapi kata doktor tak ada apa-apa sakit. Hanya dibekalkan ubat sakit kepala je. Kata doktor mungkin dia penat sangat. Penat? Apa yang dibuatnya sampai boleh mendatangkan penat serupa tu? Nak kata kerja teruk? Tak pula. Asyik memerap je kat rumah memanjang. Macam pahat dengan penukul kaedahnya laki kamu tu. Sekali dia ketuk, baru berjalan bergerak. Apa yang penatnya? Tak apalah. Aku nak pergi tengok dia kejap. Sememangnya, Pak Hasan adalah seorang lelaki yang malas bekerja. Mujurlah isterinya Latifah mewarisi harta sepeninggalan orang tuanya. Kalau tidak, memang tak makanlah jawabnya kalau diharapkan Pak Hasan. Assalamualaikum. Hasan, macam mana kau? Demam lagi ke? Pak Kasim menjamahi dahi Pak Hasan dengan belakang. Siapa kau? Apa yang kau nak dengan aku? Jangan bunuh aku. Bukan aku yang buat kau. Bukan aku. Pergi. Jangan ganggu aku. Pergi. Pak Hasan meracau-racau tidak ketahuan. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat pada mata kasar sedang mengganggunya. Macam itulah keadaan dia, meracau tak tentu arah. Kalau siang hari, taklah saya takut sangat. Tapi bila waktu malam, memang kecut perut dibuatnya. Menjerit-jerit, lepas tu menangis. Katanya ada orang nak bunuh dia. Takut saya, Pak Kasim. Memang nampak kelesuan di wajah Latifah. Penat menjaga suaminya yang sakit. Setiap malam tidak cukup tidur, bersengkang mata. Kamu dah cuba cara kampung atau panggil mana-mana ustaz untuk tengokkan suami kamu ni? Manalah tahu serasi kan? Kalau kamu nak, aku boleh tanyakan Ustaz Nazri malam ni. Saya ikut saja mana yang baik, Pak Kasim. Latifah memberi persetujuan. Malam itu, selepas isyak, Pak Kasim dan Ustaz Nazri menuju ke rumah Pak Hasan. Mereka menaiki kereta kepunyaan Ustaz Nazri. Bilal Nordin dan Imam Ishak juga turut serta ingin melawat Pak Hasan yang sakit. Sesampai di halaman rumah, Pak Kasim sedikit terkejut dengan kehadiran Angah di situ. Angah hanya tersenyum, memandang dan menganggukkan kepalanya. Fahamlah Pak Kasim, orang ketiga yang bertanggungjawab ke atas kematian Angah adalah Pak Hasan. Tidak disangka, dua kutuk itu sanggup melakukan perbuatan keji serupa itu. Malah anak perempuan bongsu Pak Hasan umurnya lebih kurang Angah. Sampai hati dua kutuk itu berperangai seperti binatang. Dalam tidak sedar, air mata Pak Kasim berginang. Kesiankan arwah Angah. Pak Kasim, kenapa terjegat di tangga tu? Jemputlah naik. Latifah menjemput Pak Kasim naik ke rumah. Mereka yang lain telah pun naik ke rumah. Hanya Pak Kasim dilihat masih tercegat berdiri di kaki tangga. Ya. Tak sedar pula leka tengok bunga-bunga kamu ni, Tipah. Pak Kasim memberi alasan. Naik ke atas rumah, dilihat Pak Hasan seperti orang angau. Hanya termenung, merenung keluar jendela yang terbuka. Riak wajahnya kosong, seperti tiada perasaan. Pak Kasim pun nampak ke apa yang saya nampak di tangga tadi. Lama wajah Ustaz Nazri direnungnya. Kemudian dia hanya mengangguk, mengiyakan. Tiba-tiba, suasana yang tenang dan sepi tadi
diganggu oleh Pak Hasan yang mula meracau. Pergi! 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 Pergi kau dari sini! Jangan ganggu aku! Kau dah mati! Kau dah mampus! Aku bunuh! Pergi! Saat itu, Pak Kasim juga, Ustaz Nazri, dapat melihat apa yang diracaukan Pak Hasan. Di sebelah Pak Hasan berdiri Angah dalam keadaan mengerikan. Baju yang dipakainya tidak terurus, malah basah dengan darah. Darah pekat mengalir tidak henti-henti dari celah kelengkangnya. Rongga matanya telah terpelosok ke dalam. Mukanya hancur sebelah, seperti dipukul dengan benda tumpul. Bau bangkai memenuhi ruang. Ustaz Nazri cuba berdialog dengan makhluk yang berupa Angah secara batin. Mengapa kau ganggu dia? Adakah apa-apa janjinya pada kau tertunai? Ustaz Nazri memulakan bicara. Dia seperti pernah melihat makhluk itu. Ya, sememangnya dia berhutang denganku. Apakah yang dihutangnya padamu? Katakanlah agar dapat kami usaha membayarnya. Hutangnya tidak akan terbayar selagi nyawa dan nadinya masih berdenyut. Manusia iblis sepertinya harus dihapuskan sebelum menjadi nanah dan bulan busuk yang pekok. Mata Angah yang telah rompong itu bercahaya merah menyala. Ceritakan padaku apa yang telah diambil padamu. Ceritakan semuanya agar tiada yang tersisa. Ustaz Nazri terus berbicara dengan roh Angah secara batin. Hanya Pak Kasim yang dapat mendengar dan menyaksikan semuanya. Mereka yang lain hanya melihat Ustaz Nazri sedang membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa henti, tanpa mengetahui apa sebenarnya yang sedang berlaku. Begitulah ceritanya, bagaimana aku diperlakukan oleh manusia-manusia berhati binatang itu. Hanya nyawa dapat membayar hutang yang tertangguh. Aku tidak akan lepaskannya. Itu janjiku. Angah menceritakan kedudukan sebenar apa yang telah berlaku. Kembalilah ke tempatmu yang abadi. Biar pihak berkuasa menjalankan tugas mereka. Yang bersalah pasti akan dihukum setimpal dengan kesalahannya. Ustaz Nazri memujuk Angah untuk kembali ke alamnya. Dia juga berasa sedih di atas apa yang telah berlaku. Dia seakan tidak percaya Pak Hasan yang telah tua renta itu sanggup melakukan perbuatan keji seperti itu. Tidak, aku tidak akan lepaskan manusia iblis ini sewenang-wenangnya. Dia harus terima balasan yang setimpal-timpalnya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Angah tetap berdegil, tidak mahu melepaskan manusia yang telah menghancurkan hidupnya. Tidak! Jangan bunuh aku! Jangan! Pak Hasan tiba-tiba menempik lantang lalu bangun dan terjun dari jendela yang terbuka luas. Susup sasap dia berlari meredah gelapnya malam. Mereka yang lain kelam kabut menyusul dia ke dalam kepekatan malam yang kian larut. Hasan! Hasan! Pak Hasan! Tunggu! Hasan! Di rumah arwah Angah, semua ahli keluarga masih diselubungi kesedihan yang amat sangat. Kehilangan orang yang tersayang amat terasa. Apatah lagi Angah
adalah satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Lan! Som! Buka pintu ni! Buka pintu ni, Lan! Som! Aku minta maaf! Tolong maafkan aku! Lan! Som! Kamu Hasan? Ada apa datang malam-malam ni? Mula naik. Kita bercakap kat dalam je. Sejuk kat luar tu. Roslan menjemput Pak Hasan naik ke rumah. Dia merasa pelik sebelum ni Pak Hasan amat sombong dengannya. Kalau terserempak di kedai atau di pekan, memang tidak ditegur mereka sekeluarga. Malah, salam yang diberi pun tidak dijawab. Tiba-tiba, malam ini datang pula ke rumah. Belum sempat Pak Hasan naik ke rumah, Ustaz Nazir, Pak Kasim, Bilal Nordin dan Imam Ishak sampai di halaman rumah. Kelam kabut mereka turun dari kereta dan mendapatkan Pak Hasan. Kedua-dua lengan Pak Hasan dipegang kuat oleh Bilal Nordin dan Imam Ishak. Bimbang mereka kalau Pak Hasan lari lagi. Ramai-ramai ini ada apa sebenarnya? Bingunglah saya. Dahlah baru je kehilangan anak perempuan satu-satunya yang saya ada. Ini pula ramai-ramai ni. Ada apa pula ni? Roslan mengajukan soalan untuk kepastian. Lan, aku minta maaf pada kau dan Sum. Aku minta maaf sangat-sangat. Aku manusia iblis, manusia hati binatang. Aku menyesal dengan perbuatan aku, Lan. Tolong maafkan aku. Pak Hasan bersungguh-sungguh merayu meminta maaf. Di matanya, Angah mengikut ke mana saja dia pergi. Lan, Som, tolong maafkan aku. Aku manusia iblis. Aku berhati binatang. Aku tak guna. Tolong maafkan aku. Aku menyesal dengan apa yang aku buat. Aku betul-betul menyesal. Akulah pembunuh anak kamu berdua. Aku yang bunuh Angah. Aku lakukan semua itu bersama dengan Hamdan dan Zainal. Aku minta maaf, Lan. Aku minta maaf, Som. Tolong maafkan aku. Pak Hasan menangis dan merayu pada Roslan dan Umi Kalsum. Roslan dan Umi Kalsum amat terkejut dengan pengakuan itu. Tidak mereka sangka, sejauh itu Pak Hasan, Zainal dan Hamdan tergamak lakukan pada Angah, anak perempuan mereka satu-satunya. Hanya air mata dapat menggambarkan kesedihan di hati. Sudah terlambat untuk kau menyesal, Hasan. Angah dah tak ada. Angah dah mati. Kenapa tidak kau berfikir sebelum melakukan semua itu? Anak kesayangan aku dah tak ada. Allahu Akbar. Angah nak apa? Allah, anak mak. Tenanglah kau di sana, sayang. Kalsum merasa sebuah kucupan di pipi dan pelukan seperti yang selalu Angah lakukan. Tidak semena-mena, Pak Hasan merungkai pegangan Bilal Nordin dan Imam Ishak pada kedua tangannya. Dia berlari menuju ke sungai yang terletak tidak jauh dari situ. Dia berlari, laju dan terus terjun ke sungai tidak bertangguh lagi. Kepalanya terhempas ke batu sungai dan pecah bersepai seperti kaca berderai. Air sungai yang jernih bertukar merah. Jasad Pak Hasan yang tidak bernyawa hanyut di bawah arus deras dan tidak pernah dijumpai sehingga kini. Setiap perbuatan pasti ada balasan.
Sekian daripada Fira Syazik Firas. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No.